Hai semua, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda semua satu topik yang menarik dalam mikroekonomi, iaitu pengenalan kepada mikroekonomi. Jadi dalam perbincangan kita hari ini, kita akan lihat apakah sebenarnya ilmu ekonomi. Baiklah, dalam pengenalan kepada ekonomi ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda semua beberapa subtopik yang antaranya ialah apakah itu ilmu ekonomi, apakah cabang mikroekonomi dan makroekonomi, sumber pengeluaran yang akan dibincangkan dalam ekonomi, dan 3 masalah yang wujud dalam ekonomi iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas, jenis-jenis barang dalam ekonomi, masalah asas ekonomi dan akhir sekali apakah itu sistem ekonomi. Jadi marilah bersama-sama dengan Cikgu Yi untuk menerokai setiap topik ini dengan lebih mendalam lagi. Kita akan bermula dengan apakah itu ilmu ekonomi. Seperti yang pelajar-pelajar sedia maklum, dalam dunia kita terdiri daripada sumber pengeluaran. Dan sumber pengeluaran ini juga boleh ditakrifkan sebagai sumber ekonomi, faktor pengeluaran ataupun input. Didapati bahawa sumber pengeluaran adalah diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi. Tetapi sumber pengeluaran dalam dunia kita adalah terhad. Jadi marilah kita lihat apakah sumber pengeluaran yang ada dalam ekonomi. Sumber pengeluaran adalah terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Keempat-empat sumber pengeluaran ini mengalami masalah kekurangan, iaitu sangat tidak mencukupi ataupun terhad. Pada masa yang sama, dalam dunia kita terdiri daripada manusia yang mempunyai kehendak yang tidak terhad. Manusia mempunyai berbagai keinginan dan keinginan itu adalah sukar dipenuhi dengan sumber pengeluaran yang terhad ini. Jadi, apabila kita lihat sumber pengeluaran adalah terhad, tetapi kehendak manusia adalah tidak terhad, jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Maka wujudlah satu ilmu dalam dunia ini yang dikenali sebagai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bidang ilmu yang mengkaji kelakuan individu ataupun masyarakat dalam membuat pilihan terhadap penggunaan sumber-sumber pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak masyarakat yang tidak terhad secara maksimum. Baiklah, kita akan mengkaji ilmu ekonomi dengan lebih terperinci. Cikgu harap pelajar boleh perhatikan 2 kata kekunci di sini. Yang pertama ialah sumber pengeluaran adalah terhad, tetapi kehendak manusia adalah tidak terhad. Jadi inilah yang membentukkan ilmu ekonomi. Kita lihat ilmu ekonomi boleh dibahagikan kepada mikroekonomi dan makroekonomi. Apakah bezanya mikro dengan makro? Ekonomi ada 2 cabang, iaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Apabila kita lihat mikroekonomi, ia merupakan satu bidang ilmu ekonomi yang akan mengkaji bagaimana individu menyelesaikan masalah asas ekonomi. Jadi dalam mikroekonomi, kita akan fokus kepada manusia sebagai individu dan bagaimana manusia sebagai individu akan menyelesaikan 4 masalah asas ekonomi yang utama, iaitu apakah hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa hendak dikeluarkan. Jadi 4 masalah asas ini akan dikaji dalam ilmu mikroekonomi. Selain daripada itu, mikroekonomi juga merupakan satu bidang ekonomi yang akan mengkaji tingkah laku individu dalam mencapai matlamat
dalam sesebuah ekonomi. Jadi siapakah pihak individu ini yang akan dikaji dalam mikroekonomi? Mereka terdiri daripada 3 unit ekonomi yang utama. Yang pertama ialah pengguna. Pengguna adalah satu unit ekonomi yang bertujuan memaksimumkan kepuasan dalam sesebuah ekonomi. Manakala kita juga ada golongan pengeluar. Pengeluar merupakan satu unit ekonomi yang akan mengeluarkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan input, dan tujuan utama mereka adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Dan kita juga ada unit ekonomi yang ketiga, iaitu kerajaan. Kerajaan memainkan peranan dalam sesebuah ekonomi untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi dalam mikroekonomi, kita akan lihat bagaimana pengguna, pengeluar dan juga kerajaan masing-masing bertingkah laku dalam mikroekonomi untuk mencapai matlamat mereka. Baiklah, kalau kita perhatikan makroekonomi pula, kita akan melihat ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas, dalam satu skop yang lebih besar dan secara menyeluruh. Jadi dalam makroekonomi, kita akan lihat pengguna sebagai sektor ekonomi, iaitu isi rumah. Kita akan lihat pengeluar sebagai sektor ekonomi, iaitu firma, dan kita juga akan lihat kerajaan sebagai sebuah negara. Jadi dalam makroekonomi, kita akan mengkaji beberapa isu yang lebih serius dan mirip dalam dunia. Contohnya, kita akan melihat pendapatan negara, dasar kerajaan, perdagangan antarabangsa dan juga masalah deflasi dan inflasi yang dialami oleh sesebuah negara. Baiklah, oleh kerana ini merupakan kelas pertama, jadi kita akan tumpukan kepada mikroekonomi. Dalam mikroekonomi, kita akan lihat apakah itu sumber pengeluaran dan ciri-ciri untuk setiap sumber pengeluaran. Seperti yang cikgu bincangkan tadi, sumber pengeluaran dalam dunia kita adalah terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Dan semua sumber pengeluaran yang ada dalam dunia kita mengalami masalah kekurangan, iaitu adalah terhad. Jadi kita akan kaji setiap satu sumber pengeluaran dengan melihat ciri-ciri mereka. Marilah kita mula dengan tanah. Tanah adalah semua anugerah alam semula jadi yang terdapat di permukaan tanah atau di bawah tanah. Jadi bila cikgu sebut tanah, pelajar-pelajar jangan ada satu anggapan yang salah di mana kamu bayangkan sebidang tanah kosong yang terdiri daripada pasir dan juga tanah-tani sahaja. Sebaliknya, bila kita sebutkan tanah, dia adalah termasuk semua sumber hasil alam semula jadi yang dapat diperbaharui, iaitu di atas tanah, termasuk hasil hutan, tanaman dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui, iaitu semua hasil galian seperti biji timah, petroleum, biji besi yang ada di dalam perut bumi. Jadi tanah termasuklah apa yang di atas dan juga di bawah tanah. Oleh kerana tanah adalah terhad, penggunaan tanah ini akan melibatkan bayaran kepada tanah, iaitu sewa. Antara kegiatan yang terlibat dalam konteks tanah adalah pelombongan, perikanan, tanaman dan juga pembalakan. Cuba pelajar melihat semua aktiviti ini merupakan aktiviti yang mengeluarkan bahan mentah daripada tanah. Jadi tanah dianggap sebagai satu sumber pengeluaran dalam dunia kita. Selain daripada tanah, kita juga ada sumber pengeluaran buruh. Buruh boleh ditarifkan sebagai sumber tenaga manusia yang menyumbangkan tenaga fizikal dan juga mental dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Mengikut konteks ekonomi, buruh ini adalah mereka dalam lingkungan umur
16 hingga 64 tahun. Dan apabila buruh menyumbangkan tenaga fizikal dan mental, mereka akan dibayar upah, ya, kerana mereka menyumbangkan dalam proses pengeluaran untuk menukarkan input kepada output. Seterusnya, kita lihat tenaga buruh adalah satu istilah umum yang digunakan untuk semua buruh, tak kira dia adalah profesional ataupun buruh kasar, mereka adalah dalam kategori buruh. Seterusnya adalah modal. Modal dalam konteks ekonomi tidak merujuk kepada wang tunai, tetapi dia adalah peralatan, mesin ataupun jentera yang digunakan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Jadi setiap kali kita gunakan peralatan, mesin dan juga jentera, kita akan bayar modal dalam bentuk bunga. Baiklah, antara mesin dan jentera besar yang digunakan dalam proses pengeluaran akan dikategorikan sebagai modal. Seterusnya, kita akan lihat sumber pengeluaran yang keempat, iaitu usahawan. Usahawan adalah antara faktor pengeluaran yang paling penting kerana usahawanlah yang menggabungkan semua sumber pengeluaran bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi usahawan akan menerima ganjaran dalam bentuk untung. Sebenarnya apakah peranan yang dimainkan oleh usahawan? Usahawan adalah bertanggungjawab untuk membuat keputusan dalam satu proses pengeluaran. Jadi, usahawanlah bertanggungjawab untuk memaksimumkan keuntungan dalam proses pengeluaran yang diusahakan. Selain daripada itu, usahawan juga bertanggungjawab untuk menjalankan R&D untuk membawa pembaharuan dan inovasi dalam pengeluaran produknya. Dan selain daripada itu, usahawan juga memainkan peranan yang penting untuk merancang dan mengawal pengeluaran supaya boleh meminimumkan kos dan juga memaksimumkan keuntungan dalam proses pengeluaran. Dan akhir sekali, usahawan memainkan satu peranan yang sangat penting di mana usahawan akan menanggung risiko dan ketidakpastian dalam semua pengeluaran yang diusahakan. Jadi memandangkan usahawan memainkan peranan yang penting, jadi mereka akan dibayar ganjaran dalam bentuk keuntungan. Baik, selepas kita mengetahui beberapa konsep utama, sekarang kita akan beralih ke 3 masalah dalam ekonomi, iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jom kita lihat apakah sebenarnya maksud kekurangan, pilihan dan kos lepas. Seperti yang cikgu bincangkan tadi, kita menghadapi satu situasi dalam dunia kita, iaitu sumber pengeluaran adalah terhad dan kehendak manusia adalah tidak terhad. Apabila dua situasi ini berlaku secara serentak, kita dapati bahawa dunia kita akan menghadapi kekurangan. Apabila kita menghadapi masalah kekurangan ataupun ketidakcukupan, maka kita terpaksa buat pilihan. Dalam konsep membuat pilihan, maka kita terpaksa lepaskan barang yang lain untuk mendapatkan sesuatu barang. Maka pilihan akan melibatkan kos lepas. Jadi pelajar-pelajar ingat, kos lepas adalah satu istilah dalam mikroekonomi yang membawa maksud pengkorbanan. Jadi kos lepas didefinisikan sebagai pilihan kedua terbaik dilepaskan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Ataupun jumlah sesuatu barang dilepaskan untuk mendapatkan tambahan satu unit barang yang lain. Itu maksudnya kos lepas. Jadi setiap kali kita buat pilihan, kita akan mengkorbankan sesuatu. Apa yang kita korbankan itu adalah kos lepas. Dan apa yang kita korbankan itu adalah dianggap sebagai pilihan kedua terbaik kerana kita sudah pilih sesuatu yang kita anggap
dia merupakan pilihan yang terbaik. Kita akan lihat kos lepas dengan lebih lanjut dalam bab-bab yang kemudian. Jadi, hari ini cikgu akan membawa anda cuba menerokai sumber pengeluaran yang sihat ini. Tetapi kehendak manusia yang tidak sihat, maka kita akan menghadapi masalah kekurangan. Kita akan mengkaji masalah kekurangan dengan melihat kepada 3 unit utama, iaitu kekurangan yang dihadapi oleh pengguna, kekurangan yang dihadapi oleh pengeluar dan juga kekurangan yang akan dialami oleh kerajaan. Baiklah, kita mula dengan pengguna. Pengguna bertujuan memaksimumkan kepuasan. Tetapi pengguna juga menghadapi satu masalah, iaitu kekurangan pendapatan. Apa maksudnya kekurangan pendapatan? Iaitu wang yang tidak mencukupi. Kekurangan duit. Jadi apabila kita menghadapi kekurangan pendapatan, tetapi kita ada kehendak yang tidak sihat. Di sini, cikgu cuba menunjukkan dua kehendak yang ada pada pengguna ini, iaitu telefon bimbit dengan laptop. Pengguna terpaksa membuat pilihan kerana kekurangan pendapatan. Dia tidak boleh memiliki kedua-dua barang ini. Jadi dalam proses membuat pilihan, kita andaikan pengguna ini memilih telefon bimbit. Apabila dia sudah membuat pilihan inginkan telefon bimbit, maka pilihan ini akan melibatkan kos lepas. Apakah itu kos lepas? Iaitu barang yang dianggap sebagai pilihan kedua terbaik yang telah dilepaskan oleh pengguna kerana telah memilih handphone, telefon bimbit ataupun pilihan yang terbaik. Jadi dalam konteks ini, kita dapati laptop merupakan kos lepas bagi pengguna ini. Kita beralih kepada pengeluar. Pengeluar mempunyai motif utama, iaitu memaksimumkan keuntungan. Tetapi pengeluar juga menghadapi satu masalah, iaitu kekurangan sumber pengeluaran. Jadi apakah itu sumber pengeluaran? Tanah, buruh, modal dan usahawan. Jadi apabila pengeluar menghadapi kekurangan sumber pengeluaran, dalam contoh ini cikgu andaikan sumber pengeluaran yang kekurangan ini adalah tanah. Jadi apabila pengeluar mempunyai sebidang tanah kosong, pengeluar boleh menggunakan tanah itu untuk tujuan pembinaan rumah, kemudian menjualkan rumah itu untuk mendapatkan keuntungan, ataupun pengeluar boleh membuat keputusan untuk menanam pokok kelapa sawit, kemudian menghasilkan minyak kelapa sawit dan mendapat keuntungan. Walau bagaimanapun, pengeluar ini tidak boleh mempunyai kedua-dua projek ini dijalankan secara serentak kerana kekurangan sumber pengeluaran. Tanah hanya ada keluasan yang sihat sahaja. Jadi pengeluar dalam kes ini juga perlu membuat pilihan. Semasa pengeluar membuat pilihan, katakanlah pilihan terbaik pada pemikiran pengeluar ini adalah untuk menanam pokok kelapa sawit. Jadi apabila pilihan ini dibuat, pengeluar akan menghadapi kos lepas, iaitu dia mesti melepaskan pilihan kedua terbaik. Dalam konteks ini, kos lepasnya adalah projek pembinaan rumah. Dan setiap pilihan melibatkan kos lepas. Kita beralih ke kerajaan. Kerajaan mempunyai motif memaksimumkan kebajikan masyarakat. Dalam proses memaksimumkan kebajikan masyarakat, kerajaan juga menghadapi masalah kekurangan hasil kerajaan. Hasil kerajaan di sini juga merujuk kepada kekurangan duit. Katakanlah kerajaan mempunyai tujuan untuk membina hospital ataupun membina sekolah. Di antara dua projek ini, kerajaan terpaksa membuat pilihan kerana kekurangan hasil kerajaan. Jadi untuk berbuat demikian, kerajaan andaikan kerajaan ini telah memilih untuk membina hospital. Jadi kos lepas yang ditanggung oleh kerajaan adalah melepaskan sekolah. Jadi pilihan membina hospital, kos lepasnya ialah pembinaan sekolah. Baiklah, dari contoh yang cikgu bagi ini, pelajar boleh memahami bahawa tak kira kita adalah pengguna
pengeluar ataupun kerajaan dalam sesebuah ekonomi, kita sama-sama menghadapi masalah kekurangan dan kita terpaksa buat pilihan, dan semasa kita buat pilihan, kita akan menanggung kos lepas. Seterusnya, kita akan pergi ke jenis barang. Dalam ekonomi, kita boleh bahagikan jenis barang kepada dua kategori, iaitu barang percuma dan barang ekonomi. Apakah sebenarnya itu barang percuma? Adakah barang yang free of charge, FOC, adalah barang percuma? Bermakna setiap kali kita menerima hadiah ataupun barang yang diberikan secara percuma, itulah barang percuma dalam ekonomi. Marilah kita lihat definisi barang percuma kemudian. Selain daripada barang percuma, kita juga ada satu kategori iaitu barang ekonomi. Di bawah barang ekonomi, kita boleh bahagikan kepada barang awam, barang swasta, barang modal, barang pengguna dan juga barang perantara. Jadi marilah bersama-sama dengan cikgu untuk melihat setiap satu barang ini dan menerokai ciri-ciri mereka. Baiklah, barang percuma. Barang percuma dalam ekonomi bukan barang FOC. Barang percuma mempunyai satu ciri yang sangat penting, iaitu ia merupakan anugerah alam semula jadi. Maksudnya, barang percuma adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan dan penawaran adalah tidak terhad. Memandangkan penawarannya adalah tidak terhad, jadi tiada bayaran akan dikenakan. Apabila kita boleh menggunakan barang percuma dengan tidak membayar, maka kita tidak akan perlu menanggung kos lepas kerana dia tidak ada kos pengeluaran. Dia diberikan kepada kita secara percuma oleh alam semula jadi. Kita lihat beberapa contoh barang percuma, antaranya ialah air hujan, cahaya matahari, air terjun, air sungai, lautan dan sebagainya. Jadi di sini, pelajar mesti ingat barang percuma mempunyai satu ciri utama, iaitu dia mesti merupakan anugerah alam semula jadi dan penawarannya adalah tidak terhad. Seterusnya kita lihat barang ekonomi. Barang ekonomi melingkungi satu skop yang sangat luas kerana selain daripada barang percuma, semua barang dalam dunia kita adalah barang ekonomi. Jadi bila kita kata barang ekonomi, dia mempunyai satu ciri yang sangat penting, iaitu barang ini adalah dihasilkan ataupun dikeluarkan oleh manusia. Jadi apabila dia dikeluarkan oleh manusia, maknanya manusia menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan tersebut. Oleh kerana sumber pengeluaran adalah terhad, maka penawaran barang ekonomi pun terhad. Bila penawaran adalah terhad, maka ia melibatkan kos dan dia akan dikenakan bayaran. Dalam erti kata lain, barang ekonomi mempunyai harga. Setiap barang yang mempunyai harga akan melibatkan kos lepas kerana wujud masalah kekurangan. Jadi antara barang ekonomi, kita akan mengkaji secara terperinci apakah itu barang ekonomi dalam konteks barang awam, barang swasta, barang modal, barang pengguna dan barang perantara. Baiklah, kita mula dengan barang awam. Apabila kita lihat perkataan awam, kita akan terfikir kerajaan. Jadi barang awam adalah barang yang dikeluarkan oleh sektor awam. Maksudnya, dia adalah dikeluarkan oleh kerajaan. Walaupun dia dikeluarkan oleh kerajaan, kerana dia merupakan barang ekonomi juga, jadi penawarannya adalah terhad. Bila penawaran terhad, maka dia akan dikenakan bayaran dan ada kos lepas. Tetapi apabila rakyat menggunakan barang awam, kita tidak bayar untuk kebanyakan barang awam. Kenapa pula? Kerana kos lepas itu telah ditanggung oleh kerajaan. Maka kita mempunyai kebebasan untuk menggunakan barang itu secara percuma. Tetapi barang awam yang percuma bukan merupakan barang percuma kerana kos lepas telah ditanggung oleh kerajaan. Dan barang awam mempunyai satu ciri yang sangat penting, iaitu dia tidak mempunyai sifat pengecualian. Apakah maknanya? Maknanya ialah setiap manusia boleh menggunakan barang itu dengan hak sama rata. Tidak ada sesiapa yang boleh dikecualikan
daripada menggunakan barang awam. Contoh barang awam seperti taman rekreasi, rumah api, perkhidmatan pertahanan seperti polis dan askar, perkhidmatan bomba, lampu isyarat dan sebagainya. Jadi barang awam tidak mempunyai sifat pengecualian untuk semua orang. Seterusnya kita akan lihat barang swasta. Barang swasta seperti yang gelarannya swasta, kita tahu bahawa dia dimiliki oleh individu tertentu. Maksudnya barang swasta mesti ada tuan punya dan juga pemilihnya. Siapa merupakan tuan punya dan pemilih bagi barang swasta? Iaitu mereka yang membayar, membelikannya dan memilikinya. Jadi bagi barang swasta, dia ada sifat pengecualian. Hanya mereka yang membeli dan memilikinya sahaja mempunyai hak ke atas penggunaan barang swasta. Antara contohnya rumah, kereta dan benda-benda yang dimiliki oleh swasta. Barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk memproses sumber pengeluaran untuk mengeluarkan barang pengguna. Jadi dalam erti kata lain, barang modal adalah mesin, peralatan dan jentera yang digunakan dalam proses pengeluaran. Baiklah, kita lihat barang modal juga menghadapi penawaran yang terhad dan melibatkan kos lepas. Jadi antara barang modal yang kita ada adalah semua peralatan, mesin dan jentera sama ada besar atau kecil yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Seterusnya, kita akan lihat barang pengguna. Seperti gelarannya, bila kita tengok perkataan pengguna, kita tahu bahawa barang pengguna adalah barang yang diguna pakai oleh pengguna. Jadi barang pengguna juga ada satu gelaran yang lain iaitu barang akhir. Barang akhir ni adalah barang yang dibeli oleh pengguna dan boleh terus digunakan oleh pengguna. Kenapa dikenali sebagai barang akhir? Akhir ini membawa makna bahawa proses pengeluaran sudah berakhir pada peringkat tersebut. Jadi barang akhir tidak boleh diproses lagi. Contohnya, dia merupakan barang siap seperti laptop, telefon bimbit, jam tangan, cincin dan juga beg tangan. Semua ini sudah diproses sampai ke peringkat akhir di mana dia telah boleh digunakan oleh pengguna dan dia tidak boleh diproses lagi. Itulah dikenali sebagai barang akhir ataupun barang pengguna. Seperti pelajar sedia maklum, barang pengguna adalah salah satu jenis barang ekonomi. Penawarannya adalah terhad dan dia melibatkan bayaran, maka dia melibatkan kos lepas. Seterusnya, kita lihat apakah itu barang perantara. Barang perantara juga dikenali sebagai barang separuh siap. Barang ini sudah diproses tetapi dia belum habis diproses. Jadi untuk barang perantara, dia perlu diproses untuk menjadi barang siap. Barulah boleh dapat digunakan oleh pengguna. Jadi kenapa kita pakai perkataan perantara? Ini adalah kerana barang perantara adalah di antara bahan mentah dengan barang akhir. Bila kita sebut barang akhir, dia adalah barang pengguna di mana proses pengeluaran sudah tamat. Tapi bila kita sebut bahan mentah, dia merupakan barang yang belum diproses lagi. Jadi barang perantara adalah di antara bahan mentah dengan barang siap di mana barang ini sudah diproses tetapi belum sampai ke tahap akhir lagi. Sebagai contoh, kita boleh lihat papan yang merupakan sesuatu yang telah diproses tetapi belum sampai ke peringkat perabot kayu lagi. Kapas sudah diproses tetapi belum sampai ke tahap baju lagi. Kepingan getah sudah diproses tetapi belum sampai tahap tayar lagi. Dan akhir sekali, tepung gandum sudah diproses tetapi belum sampai tahap roti. Oleh kerana semua barang ini sudah diproses tetapi belum sampai tahap terakhir, maka mereka dikenali sebagai barang perantara. Barang perantara penawarannya terhad dan dia juga melibatkan kos lepas.
Baiklah, selepas cikgu memperkenalkan jenis-jenis barang, sekarang cikgu akan memperkenalkan 4 masalah asas dalam ekonomi. Apakah 4 masalah asas dalam ekonomi ini? Dia adalah apa hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa hendak dikeluarkan. Kita dapati bahawa 4 masalah asas ekonomi ini biasanya perlu dijawab oleh seorang pengeluar ataupun oleh sesebuah negara. Baiklah, kita cuba lihat soalan pertama, apakah hendak dikeluarkan? Pelajar-pelajar cuba letakkan diri sebagai seorang pengeluar dan kita juga cuba jawab soalan apa hendak dikeluarkan. Mula-mula sekali, apa hendak dikeluarkan adalah satu soalan untuk menentukan jenis barang yang dikeluarkan. Kita dapati bahawa penentuan jenis barang yang hendak dikeluarkan amat bergantung kepada kehendak pengguna. Kita mesti tanya apakah pengguna nak. Kalau pengguna nak A, kita akan keluarkan A. Kalau pengguna nak B, kita akan keluarkan B. Jadi apa tu adalah jenis barang yang dikeluarkan dan jenis barang yang dikeluarkan mesti berasaskan kepada kehendak pengguna. Dan apabila kita keluarkan barang mengikut kehendak pengguna, secara tidak langsung kita telah menentukan corak agihan sumber pengeluaran dalam sebuah ekonomi. Okey, apa maksudnya? Cikgu akan terangkan dengan memberikan satu contoh. Katakanlah kita ada sebidang tanah di Cameron Highland. Bidang tanah ini kita akan menentukan sama ada kita nak tanam daun teh ataupun kita nak tanam pokok bunga ros untuk dijual kepada pengguna. Okey, jadi di sini kita akan tanya dulu, apakah kehendak pengguna? Jadi katakanlah kita sudah buat satu survey dan kita dapati bahawa rakyat Malaysia lebih suka minum teh daripada menanam bunga ros. Jadi dengan survey ini sebagai contoh, kita akan menentukan apa hendak dikeluarkan, iaitu keluarkan daun teh. Bila kita sudah menentukan kita nak menanam daun teh, maka corak agihan sumber pengeluaran dari segi tanah, buruh, modal, usahawan, semua akan diagihkan untuk menanam daun teh. Itu maksudnya corak agihan sumber pengeluaran mengikut apa hendak dikeluarkan. Seterusnya kita akan jawab soalan yang kedua, berapa hendak dikeluarkan? Untuk menjawab soalan berapa, sebenarnya kita sedang menentukan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Baiklah, berapa hendak dikeluarkan ini amat bergantung kepada faktor pengeluaran yang kita ada. Kalau faktor pengeluaran kita terhad, maka kita hanya boleh keluarkan kuantiti yang sedikit. Tapi kalau faktor pengeluaran kita banyak, maka kita boleh keluarkan kuantiti dalam pukau. Jadi di sinilah penentuan berapa hendak dikeluarkan, iaitu kuantitinya amat bergantung kepada berapa faktor pengeluaran yang kita ada. Jadi kita balik ke penanaman daun teh kita. Berapa daun teh perlu dikeluarkan? Ini amat bergantung kepada berapa tanah, buruh, modal, usahawan yang kita ada, dan pada masa yang sama kita mesti juga tanya berapa kuantiti yang diingini oleh rakyat Malaysia. Bagaimana hendak dikeluarkan adalah satu persoalan yang kita jawab untuk menentukan cara ataupun teknik pengeluaran sesuatu barang dan perkhidmatan. Jadi dalam dunia kita ada dua teknik untuk mengeluarkan keluaran. Sama ada kita lebih tumpukan kepada pengeluaran yang menggunakan tenaga buruh, itulah dikenali sebagai teknik berintensifkan buruh. Tapi kalau kita mengeluarkan pengeluaran dengan lebih bergantung kepada mesin, maka itulah teknik berintensifkan modal. Jadi untuk menentukan kita lebih bergantung kepada buruh ataupun mesin, ini amat bergantung kepada kos pengeluaran. Sebagai pengeluar yang rasional yang memaksimumkan keuntungan, mereka akan pilih teknik pengeluaran sama ada intensif buruh atau intensif modal dengan melihat yang mana satu teknik
akan meminimumkan kos pengeluaran. Jadi balik ke contoh kita tadi, penanaman teh ya di Cameron Highland, kita akan lihat pemetikan teh, daun teh tu, sama ada kita nak memetik daun teh tu dengan menggunakan peralatan atau mesin, ataupun kita nak gunakan tenaga buruh. Jadi untuk menentukan bagaimana ini, kita harus lihat yang mana satu, sama ada intensif modal atau intensif buruh yang boleh meminimumkan kos kita. Sebab bila kita minimumkan kos, kita akan memaksimumkan keuntungan. Seterusnya, kita akan jawab soalan yang terakhir, untuk siapa hendak dikeluarkan. Untuk menjawab soalan ini, kita tahu bahawa kita sudah mengusahakan perniagaan mengeluarkan daun teh, dan daun teh itu akan digunakan untuk memancur teh. Jadi siapa yang akan beli teh kita? Jadi soalan ini adalah untuk menentukan pengagihan barang kita dalam ekonomi. Maknanya kita mesti tahu siapa pelanggan kita. Untuk mengenal pasti pelanggan kita, dia adalah berasaskan kepada siapa yang ada kuasa beli dalam masyarakat. Siapa yang ada wang untuk membeli barang kita. Jadi, untuk menentukan siapa hendak dikeluarkan, kita akan berasaskan kepada corak agihan pendapatan wang dan kuasa beli masyarakat. Baik, itulah 4 masalah asas ekonomi. Kita pergi ke topik yang terakhir hari ini, ialah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini sangat berkaitan dengan masalah asas ekonomi. Kalau pelajar perhatikan, apa yang cikgu bincangkan tadi, masalah asas ekonomi terdiri daripada 4 kata kunci, iaitu apa, berapa, bagaimana dan juga untuk siapa. Untuk menjawab 4 soalan ini amat bergantung kepada sistem ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara. Kalau kita lihat sistem ekonomi yang kita ada dalam dunia ini, kita dapati bahawa ada satu sistem di mana kerajaan tidak campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi. Jadi, apakah kegunaan kerajaan kalau tidak campur tangan dalam ekonomi? Kerajaan itu hanya bertanggungjawab untuk pentadbiran negara sahaja. Manakala kegiatan ekonomi akan diserahkan kepada pihak swasta. Jadi, dalam kes ini, persoalan apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa akan diselesaikan oleh swasta sahaja. Tetapi kalau kita lihat satu kes yang ekstrim, ya, di mana kerajaan akan campur tangan 100% dalam sistem ekonomi. Dalam keadaan ini, apa, berapa, bagaimana, untuk siapa, semua masalah ini akan dijawab dan ditanggungjawabkan oleh kerajaan. Jadi antara kedua-dua kes yang ekstrim, 0% campur tangan kerajaan dengan 100% campur tangan kerajaan, wujudlah tengah-tengah di mana kita ada kerjasama pihak swasta dan juga kerajaan untuk membangunkan ekonomi bersama-sama. Dalam erti kata lain, untuk menyelesaikan apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa, kita dapat usaha sama antara kerajaan dan swasta sekali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dengan ini, kita ada 3 sistem ekonomi utama di dunia kita, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas, di mana tiada campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi. Dan kita ada sistem ekonomi campuran diikuti dengan sistem ekonomi perancangan pusat. Jadi kita cuba perhatikan antara negara-negara yang mengamalkan sistem ekonomi tersebut masing-masing. Baiklah, dalam kelas yang seterusnya, cikgu akan menerangkan setiap sistem ekonomi ini dengan lebih terperinci dan kita juga akan lihat bagaimana setiap sistem ekonomi ini menyelesaikan masalah apa hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa hendak dikeluarkan dengan lebih mendalam lagi. Dan kita juga akan lihat kebaikan dan keburukan setiap sistem ekonomi ini. Dan bagi bab yang seterusnya, kita akan membuat beberapa kajian. Contohnya, kita akan kaji siapa yang memiliki faktor pengeluaran
dalam sistem ekonomi tersebut, kita akan mengkaji siapa yang buat keputusan ekonomi apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Dan kita juga akan mengkaji kebebasan individu dalam sistem ekonomi tersebut. Inilah yang kita akan kaji pada kelas-kelas yang akan datang. Jadi stay tune dengan video yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, cikgu harap dengan pengenalan topik mikroekonomi ini, semua pelajar mempunyai satu idea yang mendalam apa itu ilmu ekonomi dan mendapat minat untuk menerokai mikroekonomi dengan lebih mendalam lagi. Jadi sebelum kita bersurai hari ini, marilah kita menjawab soalan uji minda untuk mengingatkan semula fakta-fakta yang penting. Soalan pertama, masalah kekurangan berlaku kerana A. Faktor pengeluaran adalah tidak terhad dalam ekonomi. B. Kehendak manusia adalah terhad dalam ekonomi. C. Pertambahan penduduk berlaku dalam ekonomi. Dan D. Sumber pengeluaran adalah terhad dalam ekonomi. Jadi, kru untuk menjawab soalan ini adalah masalah kekurangan. Pelajar mesti faham, bila kita lihat kekurangan, dia adalah berasal dari satu kenyataan ekonomi yang sangat popular, iaitu manusia mempunyai kehendak tidak terhad, tetapi sumber pengeluaran yang terhad. Jadi jawapannya adalah D, kerana sumber pengeluaran adalah terhad dalam ekonomi. Soalan 2. Alice menggunakan wang sebanyak RM15 untuk membeli nasi lemak ayam di restoran M dan tidak membeli laksa siam. Keadaan ini menunjukkan Alice A. menghadapi kekurangan perbelanjaan, B. memilih untuk memaksimumkan kepuasan, C. menanggung kos lepas kerana pilihan yang dibuatnya, dan D. menghadapi kekurangan sumber pengeluaran. Sebelum pelajar menjawab soalan ini, cuba perhatikan clue yang diberikan dalam soalan. Yang pertama, kita nampak bahawa Alice mempunyai wang RM15. Adakah ini menunjukkan pendapatan yang terhad kerana dia hanya ada RM15? Dan dia telah membeli nasi lemak ayam, ini pilihan dia. Jadi, dia tidak membeli laksa siam, dia tidak membeli. Tidak bermakna dia tidak mahu membeli. Jadi, bila dia tidak membeli laksa siam adalah kos lepasnya. Apakah pilihannya? Nasi lemak ayam. Jadi, dengan melihat kenyataan ini, maka kita tahu bahawa jawapannya yang paling tepat adalah menanggung kos lepas kerana pilihan yang dibuatnya. Apakah kos lepas? Laksa siam. Dan apakah pilihannya? Nasi lemak ayam. Okey, kita perhatikan kenapa A tidak boleh diterima kerana Alice tidak menghadapi kekurangan perbelanjaan, tetapi dia menghadapi kekurangan pendapatan. Dan di sini kita tak nampak jawapan B adalah betul kerana kita tak tahu sama ada Alice sudah memaksimumkan kepuasan dia. Jadi B bukan jawapan. C, menghadapi kekurangan sumber pengeluaran adalah salah. Kerana Alice adalah pengguna, dia bukan pengeluar. Jadi dia menghadapi kekurangan pendapatan dan bukan kekurangan sumber pengeluaran. Soalan 3. Syarikat J membuat keputusan mengeluarkan sofa untuk memenuhi permintaan golongan yang berpendapatan RM20,000 ke atas. Syarikat J menyelesaikan masalah asas ekonomi. A, apa dan berapa dikeluarkan. B, bagaimana dan apa dikeluarkan. C, apa dan untuk siapa dikeluarkan. Dan D, berapa dan apa yang dikeluarkan. Nampaknya jawapan amat mengelirukan. Tetapi kalau kita perhatikan soalan ini, cuba perhatikan perkataan sofa. Apabila syarikat J telah membuat keputusan mengeluarkan sofa, dia sudah menyelesaikan masalah pertama, iaitu apa yang hendak dikeluarkan. Pada masa yang sama, dia juga menentukan bahawa pelanggannya ataupun pengguna yang akan membeli sofa ini adalah mereka yang berpendapatan RM20,000 ke atas. Maknanya, dia telah menentukan siapa untuk dikeluarkan. Jadi, dengan melihat dua kata kekunci ini, maka jawapan adalah sangat jelaslah. Dia adalah C. Apa
dan untuk siapa dikeluarkan. Soalan 4. Barang ini mempunyai penawaran yang sihat. Bila kita tengok perkataan penawaran yang sihat, kita tahu bahawa dia mesti barang ekonomi. Barang percuma telah out. Ya, dan pada masa yang sama kita teruskan ayat ni, kos lepas ditanggung oleh pihak tertentu dan tiada pengecualian bagi pengguna yang menggunakannya. Barang ini adalah, jadi pelajar cuba perhatikan perkataan yang penting di sini adalah tiada pengecualian. Dalam dunia ini, antara barang ekonomi yang tiada pengecualian hanya satu sahaja, iaitu barang awam. Jadi jawapan adalah D. Baiklah, kita pergi ke soalan kelima. Pihak yang membuat keputusan di sistem ekonomi perancangan pusat adalah, jadi pelajar cuba imbas kembali diagram yang cikgu paparkan dalam PowerPoint tadi, iaitu sistem ekonomi di mana perancangan pusat ya adalah kerajaan yang akan membuat keputusan 100%. Jadi jawapan di sini adalah A, kerajaan. Baiklah, inilah 5 soalan uji minda yang cikgu akan berkongsi dengan anda semua. Jadi sekian, terima kasih kerana mengikuti pelajaran dari awal sampai tahap akhir ini. Cikgu berharap pelajaran dan video hari ini membawa manfaat kepada anda semua. Jadi untuk menonton video-video yang lebih menarik lagi pada masa kelak, jangan lupa subscribe, like dan share Cikgu Yi Channel. Bye semua.